tanggungjawab yang sewajarnya dan semestinya berlaku. Jadi dalam isu ni, pertama, saya memberi satu pandangan, iaitu saudara atau anak perempuan saudara hendaklah pergi ke mahkamah dan sebut di mahkamah apa masalahnya. Dan hakim akan menggunakan budi bicara, memberi nasihat kepada yang berkenaan supaya mereka ini dapat umpamanya melaksanakan nafkah yang wajibnya. Suami hendaklah bagi nafkah yang sesuainya, hutang hendaklah kena bayar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan terima panggilan yang lain sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Sa'ad ya. Ya. So, saya nak tanya Ustaz dua soalan ya. Ya. Soalan yang pertama, apakah makna pengertian lafaz kinayah? Ya. Yang kedua, saya nak bertanya Ustaz, kes kita ni dah empat kali ke mahkamah ya Ustaz ya. Ya. Tapi isteri saya ni, dia tak nak bersama balik dengan saya. Kenapa? Saya tak ada, orang kata apa, tak ada nak lafazkan cerai pada dia lah. Okey. Soalan kedua tak apa jelas. Soalan yang kedua tadi, bila dah keadaan jadi berlaku macam ni, kes kita dah empat kali naik ke mahkamah. Lepas tu, setiap kali saya nak merujuk balik pada dia, dia hanya mendiamkan diri saja Ustaz. Okey. Terima kasih. Yang pertama, soalan yang pertama berhubung dengan isu kinayah. Lafaz kinayah ini adalah lafaz yang digunakan secara sindiran, di mana lafaz kinayah ini bukan lafaz yang sarih atau jelas yang menunjukkan bahawa perceraian. Satu, kalimah cerai. Dua, kalimah berpisah. Tiga, kalimah seperti kita kata kalimah kata putus hubungan, ataupun kita kata ditalak, guna kalimah talak. Dalam bahasa Arab dia guna kalimah sarah, dia guna kalimah firaq, dia guna kalimah talak. Baik. Selain daripada itu, seperti kata baliklah ke rumah mak engkau, ataupun kita kata mungkin setakat ni sahaja, mungkin tengok keadaan dululah, pulanglah dulu. Maka kalimah-kalimah ini dipanggil sebagai lafaz kinayah contohnya. Dan Syekh dalam kitab Fiqh Manhaji sebut secara panjang berhubung dengan isu macam itu. Adapun soalan yang kedua, naik turun mahkamah, kemudian selepas naik turun mahkamah didapati umpamanya masih lagi tak selesai dan isteri mahu umpamanya tak mahu balik, dia senyap saja. Jadi mahkamah hendaklah buat keputusan. Dan yang pertama, kita kena muhasabah. Mungkin si suami ada melakukan banyak kesilapan yang tak berapa baik, dan mungkin isteri kena tengok apa kelemahan-kelemahan yang berlaku. Yang pentingnya kita menharmonikan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berhubung dengan seterusnya, saya baca satu lagi email mungkin sempat. Kita menerima Cina buta atas alasan kalau tidak buat Cina buta, pasangan itu berada dalam keadaan kesesatan kerana mereka masih bersama. InsyaAllah isu ni mungkin kita akan bahas secara panjang lebar selepas daripada iklan ini, insyaAllah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan tajuk Tanyalah Ustaz. Dalam ruangan ini tajuk yang dibincangkan berhubung dengan masalah cerai dan juga rojok. Berbalik kepada persoalan yang ditanya tadi, iaitu masalah tentang Cina buta. Kalimah ni sebenarnya kadang-kadang mungkin sensitif, tapi maksud yang digunakan dalam bahasa Arab sebagai muhallil dan muhallalah. Allah melaknat orang yang melakukan perkara ni. Gambarannya begini, seorang suami dengan seorang isteri berlaku perceraian sampai 3 kali. Bila 3 kali tidak boleh rojok. Nak rojok hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia telah berkahwin, yakni perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain dan lelaki lain cerai dah dia. Pada masa itu suami yang pertama, bekas suami yang pertama baru boleh rojok.
Dan syaratnya bukan sekadar kahwin saja, tapi maksud kalimah nikah pada ayat ini ialah di mana suami yang kedua telah bersetubuh dengan isteri yang telah diceraikan oleh suami pertama tadi. Ini yang disebut dalam sebuah hadis Nabi Sallam bersabda, hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki, sehingga kamu merasai madunya dan dia merasai madu kamu, atau dengan kata lain pernah merasa hubungan dahulu. Kalau tidak maka tak boleh. Jadi dalam masalah ni, hukum masalah Cina kita kata masalah nak kahwin semula, hukumnya adalah tidak dibolehkan, bahkan haram. Syekh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab sebagaimana Syekh Syarbasi ada menyebut dalam Yas'alunaka fid-din wal hayah, bagaimana Umar cukup beri peringatan kepada orang yang ingin melakukan macam itu dengan nak mengenakan hukuman yang tegas. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan kalau ada. Siapa dia? Okey. Selepas daripada itu insyaAllah berhubung dengan isu yang saya sebut tadi, Sayyidina Umar, ada seorang lelaki di Mekah zaman dahulu, dia sayang kat isteri dia, tapi mungkin kerana sifat yang tak baik, dia ceraikan isteri dia sampai 3 kali. Jadi dia nak upah orang lain. Bila nak upah orang lain, berita ni sampai kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar marah, tuan-tuan. Sayyidina Umar tak setuju, dan Sayyidina Umar kata, kalau kamu ceraikan isteri kamu selepas kamu kahwin ni, aku akan hukum kamu. Dan Sayyidina Umar tak bagi. Kerana apa? Kerana kalau kali pertama percubaan gagal, kali kedua gagal, maka kali ketiga pun ghalibnya mungkin dia tak akan mesra dan tak akan baik lagi. Dan kalau baik pun masalahnya akan timbul banyak. Baik, persoalan seterusnya, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, saya suka nak sebut isu seterusnya ialah kenapa Islam benarkan cerai. Mungkin orang tanya, apa hikmah suruh cerai? Kalau hikmah nikah tu kita boleh sebut banyak. Nak lahirkan zuriat, nak mengharmonikan, nak memajukan masyarakat, nak mendapat anak yang saleh dan sebagainya, banyak. Baik, jadi persoalannya kenapa kita dibenarkan untuk berpisah atau bercerai? Apa hikmah macam ini? Dalam masalah ini tuan-tuan, ulama tengok tidak ada syariat Allah, melainkan syariat Allah ini bertujuan untuk memberi maslahat dan memberi manfaat kepada umat Islam. InsyaAllah saya cuba sambung selepas daripada menjawab pemanggil ini. Siapa di talian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya Siti Asma dari Ampang. Ya. Okey, saya ada soalan. Soalan pertama, bolehkah suami rujuk tanpa persetujuan isteri dalam tempoh iddah? Dan soalan kedua, dalam tempoh iddah tersebut sekiranya berlaku persetubuhan tanpa niat rujuk, adakah itu tandanya telah rujuk atau tidak? Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan pertama ialah, macam mana jika sekiranya suami ingin rojok isteri dia, tapi isteri dia tak mahu? Saya telah sebut dalam ayat Al-Quranul Karim tadi, iaitu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Nas istimbat daripada ayat ini jelas menunjukkan suami ada hak untuk merojok isteri, sama ada isteri setuju atau isteri tak setuju. Ini dari segi nas. Tetapi dari segi mahkamah, maka dia kena rojok kat mahkamah. Mahkamah putuskan. Mungkin di sana ada sebab-sebab yang kurang sesuai. Umpamanya suami kaki pukul, suami selalu mencederakan, suami panas barang yang tidak boleh dikawal. Jadi macam mana? Pada masa itu mahkamah mesti membuat suatu keputusan dengan menyatakan boleh rojok, tapi bergiang-giang disiplinkan suami tersebut supaya tidak berlaku aksiden dengan nas yang membenarkan hal itu. Tapi kalau ada alasan-alasan yang munasabah yang menyebabkan suami tersebut tidak sesuai untuk dijadikan suami, dengan sebab fasik yang keterlaluan, fasik yang jelas, seperti kita kata peminum, ataupun kita kata abaikan salat dan sebagainya,
maka pada masa itu hak isteri ada hak untuk tidak menerima melalui keputusan mahkamah dan boleh dibincangkan. Adapun isu yang kedua, masalah tentang rojok melalui persetubuhan tapi bukan melalui lafaz. Kenapa berat sangat mulut nak kata kalimah saya rojok kamu? Tak sampai pun 5 saat. Jadi benda macam ini pun kadang-kadang kita rasa masalah. Kalau kita nikah pun kita boleh lafaz, rojak pun sepatutnya lafaz jugalah. Maka tak sesuai kalau kita buat macam tu. Saya taklah nak sebut mazhab-mazhab yang lain yang membolehkannya, bahkan kata dia lebih ablag. Tapi mazhab Syafi'i lafazkan. Lainlah kalau dia bisu. InsyaAllah kita akan jawab seterusnya dalam bab pemanggil seterusnya. Siapa di talian? Haji Muhammad Ibrahim. Ya, ya. Ya, saya ingin tanya kepada Ustaz. Ya, ya. Ya, dia isteri saya, Ustaz. Dia keluar rumah tanpa izin saya selama dah 2 bulan, Ustaz. Ya. Kemudian dia datang balik ke rumah saya. Saya tak ada di rumah tanpa izin saya. Dia mengambil semua barang-barang di rumah, Ustaz. Ya. Jadi, macam mana hukumnya, Ustaz? Ya, ya. Dan yang kedua tu, Ustaz. Saya dapati dia berpoya-poya dengan lelaki lain, Ustaz. Lama dia keluar dari rumah. Ya. Macam mana tu, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Okey. Walaupun 2 soalan, sebenarnya 1 soalan sahaja. Soalannya dalam masalah tidak taat pada suami, tidak patuh pada suami. Sedangkan isteri sepatutnya patuh kepada suami. Dan itulah asasnya. Rasulullah SAW pernah menyebut, kalau perempuan itu menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadan dengan sempurnanya, menjaga kemaluannya, menjaga mentaati wa ata'at ba'laha, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke syurga Allah mana-mana pintu yang kamu nak. Artinya perempuan kedudukannya cukup baik dan cukup mudah untuk masuk syurga Allah apabila dia mentaati kepada suaminya. Tapi taat perkara taat kepada Allah, bukan pada perkara derhaka kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak mungkin seorang itu taat kepada perintah untuk derhaka kepada Tuhan. Suami kata, wahai isteriku, hari ni kita absent solat sekali tanpa uzur apa-apa. Jom kita tak payah semayang. Maka tak boleh taat sebab itu fardu. Baik. Jadi dalam isu macam ini, si isteri kalau boleh dia kena faham betul-betul. Perkahwinan ini memerlukan kepada kebahagiaan, memerlukan kepada seronok, memerlukan kepada ketenangan. Allah menyebut litaskunu ilaiha, kamu bersakinah dengannya. Suami rasa tenang, isteri rasa tenang, kedua-dua rasa tenang. Yang ini matlamat perkahwinan. Kadang-kadang kita gelora, gelojak sebagainya. Bahkan dikatakan siapa yang sudah berkahwin faqadis takmala nisful iman, telah sempurna separuh iman, falyattaqi fil nisfil akhar, maka hendaklah bertakwa pada separuh yang lain. Jadi bila hal macam ini, saudara yang bertanya juga, saya rasa kita kena tengok diri kita. Mungkin kita ada sifat-sifat yang tak baik, mungkin kita ada sifat yang keras, mungkin kita tidak disukai. Jadi yang pentingnya muhasabah diri masing-masing. Kalau isu macam ni, carilah orang tengah, mudah-mudahan boleh membina dan menjaga rumah tangga dengan sebaiknya. InsyaAllah kita jawab di talian lain. Siapa pemanggil seterusnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Siti daripada Banting. Ya. Saya nak tanya, apakah hukumnya seorang isteri yang diwajibkan meminta cerai? Macam ni, sebab ramai isteri-isteri yang tidak meminta cerai, walaupun suaminya tu pernah istiadah, keluar masuk penjara, keluar masuk budak serenti, dan suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tak bagi nafkah dan meninggalkan isteri, tapi isteri tetap setia. Kedua, soalan saya, tidak bercerai selama 10 tahun. Dia tidak menuntut nafkah sebab dia merasa bersalah. Dia yang tinggalkan rumah yang dia lakukan suami, dengan disebabkan dia keluar mencari kerja tapi terus diceraikan. Sekarang ni suaminya dah pun berkahwin lain, dan
si isteri tu masih ada bahagian nafkah ke? Sebab dia nak menuntut nafkah. Itu aja soalan saya, Ustaz. Okey, soalan yang pertama berhubung dengan isu apa tak? Saya tak ingat dah, banyak sangat soalan. Masalah tentang si suami, saya jawab yang dua lah, yang saya ingat dulu. Lepas tu kalau saya ingat saya jawab balik. Saya tak sempat nak tulis, saya minta maaf. Baik. Isu yang tadi disebut ialah tentang suami isteri cari kerja. Bila cari kerja tiba-tiba suami kahwin lain, dan adakah dia dapat lagi hak kalau sudah cerai ke apa? Hak dia tak dapat apabila habis iddah. Tapi suami kena bayar dari segi masa iddah tu, kena bayar nafkah, kena bayar muta'ah dan sebagainya. Tapi bila sudah habis iddah, si isteri kedua tidak dapat nafkah. Yang dia dapat ialah bahagian anak-anak dia. Bahagian anak-anak dia itu masih lagi di bawah tanggungan suami. Walaupun suami kahwin 2, 3 kahwin lain, tapi anak tetap bawah suami, sebab itu anak dia yang sebenarnya. Saya teringat soalan pertama tadi, iaitu dalam masalah isteri setia. Suami tak betul, macam mana ni? Isteri okey, suami tak okey. Dalam masalah ini sepatutnya kita kena bahagikan kepada dua. Kalau isu tu isu maksiat kepada Allah, aula isteri berpisah. Sebab kita tak mahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tak mahu terbalik. Tolong menolong perkara baik, bukan kepada yang tak baik. InsyaAllah selepas ni kita kembali semula. Sidang penonton yang dirahmati Allah, InsyaAllah perbincangan kita akan kita bincang isu tadi. Contohnya macam yang disebut suami yang tidak baik. Saya tengok dalam isu seperti ini, sewajarnya isteri berlapang dada, melihat ke depan. Bagaimana kita nak bina rumah tangga yang soleh. Kerana dia akan mempengaruhi anak-anak. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Jadi kalau anak-anak tengok dalam suasana tak baik, dia terpengaruh. Sebab itu pergilah ke mahkamah, mendapat nasihat daripada mahkamah. InsyaAllah kita terima satu pemanggil lagi. Siapa di talian? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Yusnika Rinti Muhammad ni ya. Saya ada soalan untuk Ustaz kat sini ya. Saya ada berada besar dengan suami. Lepas tu dia ada menyebut kata selepas ni kita dua dah tak ada apa-apa lagi. Lepas tu dia pun mengulangi juga beritahu bapak saya dan juga kakak saya benda yang sama lah. Jadi saya nak tahu sekarang status saya macam mana. Adakah saya masih isteri dia? Adakah lepas disebut macam tu jatuhnya talak saya? Terima kasih Ustaz, itu saja. Okey. Thank you. Waalaikumsalam. Dalam isu seperti ini kita tengok bila dia cakap macam itu, lafaz itu adalah lafaz kinayah. Mungkin masa tu wujud kemarahan, wujud rasa tak seronok dan sebagainya. Jadi biar tenang dulu. Mungkin berlaku sahabat atau orang baik, beri nasihat kepada kedua belah pihak. Selepas daripada itu, kedua-duanya pergi ke mahkamah, cerita kepada mahkamah. Dan mungkin pada masa itu si suami boleh berkata, sebenarnya saya tak niat macam itu, saya hanya nak marah saja. Pada masa itu tidak jatuh talak. Dan mahkamah boleh putuskan kerana isu ni adalah lafaz tu masih lagi kinayah, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dan kitab-kitab yang lain yang menyebut lafaz itu bukan lafaz yang sarih. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebut di sini ialah isu ni insya-Allah kita akan bincang secara panjang lebar lagi insya-Allah pada esok hari dan seterusnya. Dan perkara yang saya nak sebut ialah dalam masalah talak ini kita tak boleh bergurau. Kita tak boleh main-main. Sebab Nabi SAW bersabda, salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara, bersungguh pun jadi bersungguh, bergurau pun jadi bersungguh. Antaranya nikah, antaranya talak dan antaranya rajak. Jadi oleh kerana itu, kita hendaklah sentiasa memahami hukum-hukum Allah, mempelajari supaya kita berjalan di atas dasar yang sebenarnya tidak menyeleweng daripada garis panduan Islam.
Ada soalan lagi ke? InsyaAllah. Assalamualaikum. Ada soalan? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Puan Salina. Ya. Saya ada satu soalan. Ya. Tahun lepas suami saya pernah bertaklid. Ya. Dia lebih kata macam ni lah. Itu tuan dia kata, bila abang kahwin nanti, kita tak ada apa-apa hubungan, lagi senang. Ya. Jadi masalah tu kan dah kahwin. Jadi benda tu adakah jadi sebab dia bertaklid je lah. Ya. Terima kasih. Dalam isu seperti ini, pertama saya nak betul lah. Dia bukan taklid, dia ta'liq. Taklid ni akhzu qaulil ghair an ghairi dalil. Mengambil pendapat orang lain tanpa dalil. Kita ikut mazhab ni tak ada dalil sebab tak batal wuduk, tu makna taklid. Adapun yang ni maknanya ta'liq. Ta'liq ni maknanya menyandarkan atau kita kata kita meletakkan syarat. Kita kata kalau macam isu tadi. Jadi kalau macam isu tadi, cakap tu masih lagi bukan cakap yang jelas. Bila bukan cakap yang jelas, sila rujuk kepada mahkamah kerana pada masa itu hati akan jadi tenang. Hati akan menjadi lapang dan suami akan rasa okey dan isteri pun akan rasa okey. Mahkamah memutuskan memberi nasihat. Sebab itu saya kata wajar kita belajar khususnya dalam isu-isu seperti ini dengan lebih jelas. Kesimpulan yang saya nak buat hari ini sedang penonton yang dirahmati Allah ialah dalam bab talak ini pelik tuan-tuan. Allah disiplinkan satu-satu. Berapa bilangannya, berapa jenisnya, bagaimana hukum selepas talak, bagaimana dalam bab mut'ah, bagaimana lafaz sirah talak dibahaskan sama ada dalam Quran, dalam hadis, begitu juga disyarahkan oleh para ulama, menandakan isu ini adalah isu yang cukup besar. Oleh kerana itu, kita mesti memahami sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh syariat Islam berhubung dengan masalah talak ini dengan sebaik mungkin. Begitu juga kalau boleh, bukan sekadar itu, suami dan isteri mesti berhati-hati dengan kalimah ini. Marah secara mana pun mesti melihat kepada cara yang terbaik. Tengok betul-betul apa yang syariat suruh, sunnah suruh. Lebih baik kita diam, kita cool down, kita cuba tenangkan diri. Lepas pada itu insya-Allah kita akan berjaya. Jadi seterusnya pada penutup untuk hari ini, saya suka untuk sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taqdiya hajatana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma faqihna fid din, علمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر أمورنا وحقق فيك رجاءنا يا الله. سلمنا وسلم ديننا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم المسلمين أجمعين يا الله يا الله يا الله يا قاضي الحاجات ويا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوة. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada esok hari kita akan bersama lagi insyaAllah dalam ruangan yang sama Tanyalah Ustaz. Ya.